إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Kita berhenti kat mana lama dah, tak sambung, tak ingat kat mana. Insya tak silap kan? Betul tak? Insya kan? Insya. Maksud maghrib dah lepas. Memang kita sembahyang maghrib lepas. Bukan, kita cerita pasal kita berhenti kat mana, dekat waktu mana. Waktu subuh dah lepas, Zuhur, Asar, Maghrib. Tu yang cerita pasal tu. Bukan cerita pasal Isyak. Memanglah maghrib dah lepas tadi. Isyak muka surat Rumi tu 36. 35. Bawah sekali tu. Bawah 35. Jawi 13 pertama. 13 tu berapa tu? 13 1 2 3 4 5 6 7 daripada atas. Muka surat 13 7 daripada atas. Rumi muka surat 35 bawah sekali. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumin fid darin amin rabbil alamin. Kata pengarang, dan pertama-tama orang yang sembahyang Isyak itu Nabi Musa alaihi salam ketika sesat jalan waktu keluar ia daripada Madian. Ini macam-macam peristiwa yang berlaku kat Nabi Musa alaihi salam. Ada yang kata dia sesat tu selama 40 tahun. Ada yang kata macam tu. Lama sesat. Yang berlakunya peristiwa, dia ketuk tongkat dia tu dekat batu. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Betul tak? Fajarat min husnata asyrata aina. 12 anak mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu. Makanlah, minumlah min rizqillah, dari rezeki Allah. Jangan melampau batas. Yang mana peristiwa tu berlaku time sesat tu. Bila sesat kemudian pusing-pusing tempat sama. Ada banyak riwayat mengatakan ada seorang ulama lah, dia yang doa suruh Nabi Musa sesat. Itu pun cerita, kalau cerita akhir sekali habis dengan cerita, kita nak habis kitab kan. Cuma kalau ingat lagi cerita-cerita tu memang ada lah, yang mana asalnya dia tak nak ada orang alim lah, dia tak nak doa, tapi akhir sekali orang minta doa ikut isterinya. Dia bagi hadiah kat isterinya macam-macam emas. Lepas tu isterinya cakap dekat suaminya, bang, doa je lah bang, sebab doa dia mustajab. Doa je lah bang. Doa apa? Doa supaya Nabi Musa tu sesat. Tak boleh menuju ke balik ke Mesir balik. Tak boleh. Tak nak bagi jumpa jalan. Maksudnya dia taklah kata sesat. Dia kata macam jangan bagi Musa datang ke sini balik. Macam tu lah. Sama lah tu. Maksudnya tak sampai-sampai. Sesat lah tu. Asalnya dia dah terima macam-macam
dia terima macam-macam sogokan oleh orang-orang pembesar-pembesar waktu tu. Tapi semuanya tak layan, dia tak layan. Tapi bila akhir sekali macam inilah, cuba kita tanya, kita cuba ikut isteri dia. Dia sogok. Tu lah, lelaki kalah kat situ. Lelaki kalah, hati-hati ya. Hati-hati, lelaki kalah kat situ. Dia sogok, dia kata, bang, doa je lah bang, bukannya susah pun, doa lah sepatah, ya Allah. Akhir sekali sesat. Sesat tu maksudnya tak sampai-sampai ke Mesir selama 40 tahun. Ini cerita daripada Madian. Tapi kita baca dulu. Kita baca dulu. Yang pertama sekali semayang Isyak tu Nabi Musa AS ketika sesat jalan, waktu keluar daripada Madian. Nabi Musa AS dia tengok ada dua orang duduk bergaduh, duduk bertengkar, berselisih faham. Seorang tu sama bangsa dengan Nabi Musa AS, tapi bangsa tu Bani Israel lah. Cuma orang lain tak tahulah Nabi Musa ni Bani Israel. Orang tak semua yang tahu. Semua kata tu anak Firaun kan, Ramses 12. Apa? Dia bukan semua Firaun. Firaun ni dia satu nama pangkat. Dia macam kalau kita kata raja, agung, sultan, tu kan. Dia mana ada satu sultan tu namanya sultan, mana ada. Namanya Sultan Abdul Hamid. Itu nama dia, Sultan Abdullah. Tu nama. Jadi sultan tu bukan nama dia. Nama dia Abdul Hamid. Sama juga Firaun. Firaun tu bukan nama orang. Firaun tu yang tu lah. Apa dia panggil? Pangkat lah kan. Nama pangkat tu. Nama jawatan boleh juga. Jadi Firaun baik ada. Tak tahu dah Firaun yang keberapa. Tapi Firaun yang jahat, ada yang kata yang ke-6, ada kata yang ke-12 dan sebagainya. Tak penting lah. Yang penting salah satu daripada Firaun tu. Mungkin ada 2-3 Firaun yang jahat, tapi yang paling jahat zaman Nabi Musa tu, Firaun yang dalam Quran tu bukan semua Firaun, bukan. Sebab Firaun tu sekadar satawatan lah, kita kata macam tu lah. Jadi Firaun tu bangsa dia Qibti. Dia punya bangsa, kaum dia tu bangsa apa dia panggil, bangsa lah. Race dia tu Qibti. Nabi Musa Israel kan, ya Bani Israel, yang mana isteri Firaun Siti Asyah berkenan bila dia tengok anak tu orang hanyut kan. Tu cerita tu pun dah masyhur sangat. Bila dia tengok dua orang tengah berselisih faham, dia pun cubalah nak menenangkan. Tapi dia tahu yang ni sama dengan aku, yang ni sama dengan Firaun, Qibti ni bangsa sama dengan Firaun. Ada tak isteri Nabi bangsa Qibti? Seorang, Ummul Mukminin. Ada yang seorang kan? Ada seorang bangsa tu. Jadi bila macam tu, akhir sekali dia tahan macam biasalah. Engkau jangan sibuk kan? Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Biasa kan? Mesti ada bunyi-bunyi macam tu. Nak tumbuk jangan. Sabar, kita boleh settle benda ni. Akhir sekali yang duduk pertahan, yang duduk meleraikan dia kena menumbuk. Nak kena Nabi Musa elak. Pakcik elak. Tu terang dia. Dia elak. Bila elak dia tolak sikit ke, kalau tumbuk sikit ke, macam tu je. Macam kalau kata kita tumbuk sikit je. Kalau tolak macam tu je. Jatuh mati. Sebab kita dah sebelum ni kita dah mengaji berkaitan dengan kekuatan para nabi dan rasul minimum 70 kali ganda. Minimum. Paling kurang 70 kali ganda orang yang paling kuat waktu tu. Kalau kuat waktu tu macam mana? Berapa horsepower? Dia kali 70. Minimum. Mungkin lebih. Malah Nabi Musa terkenal dengan kekuatan. Mungkin sampai 100 kali ganda orang biasa. Jadi dia jentik pop tu, silap-silap tercabut kot. Telinga. Macam sini, telinga kau jentik, pop tercabut lah kot. Agaknya lah. Jadi bila dia tolak macam tu mati. Mati pula, marahlah Firaun. Sebab tu dia punya bangsa. Asabiah tu tinggi sikit. Bangsa. Tengok siapa-siapa. Alamak, anak aku. Anak tak anak? Lagipun anak tu bukan anak betul. Anak yang dia hanyutkan. Itu bermulalah. Dia pun, kita tak boleh kata lari lah. Ingat, kita dah mengaji. Dah mengaji bab tu. Mengaji lah. Kalau tak mengaji sini, mengaji tempat lain. Dah belajar bab dengan Nabi dan Rasul, jangan cakap lebih kurang. Jangan cakap lari, jangan cakap lebih kurang. Jadi dia lari ke? Dia tak lari. Dia pergi berhijrah, boleh kita kata macam tu, ke satu tempat namanya Madian. Tu Madian keluar ia daripada Madian. Dia pergi satu tempat sebab serabut orang cakap, oh itu anak raja kita, anak Firaun kita. Tapi Firaun sendiri nak cari dia, nak balas balik kerana dia telah membunuh seorang macam ni, tuduh itu. Tak ada, Musa ni orang baik. Dia serabut. Waktu tu
dia tak ada lagi, Nabi Musa tak ada lagi kewajipan untuk menyampai ataupun berdakwah dengan Firaun. Tak ada lagi. Sebab Nabi dan Rasul kebanyakan majoriti dilantik menjadi Nabi dulu, lama lepas tu baru jadi Rasul. Yang ada pendapat yang mengatakan Nabi kita je, Nabi dan Rasul sekaligus. Peristiwa Iqra, peristiwa Gua Hira kan, dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Tapi ada sebahagian yang mengatakan tidak juga. Nabi kita pun 2 kali dilantik. Yang pertama jadi Nabi, yang kedua jadi Rasul. Jadi Nabi ketika Iqra. Sebab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Mana dia suruh sampai? Mana ada? 5 ayat yang pertama tu tak suruh pergi menyampaikan pun. Lepas dapat 5 ayat, takut-takut kan, bukan takut menggigil tu, balik-balik selimut. Kemudian isterinya Siti Khadijah Khuwailid, jom pergi jumpa sepupu dia, sepupu Khadijah ni. Dia seorang yang sangat pakar dalam Taurat dan Injil. Orang alim lah waktu tu. Jom pergi jumpa, tanya dia apa benda ni. Cerita lebih kurang, oh itu adalah yang sama datang kepada Musa, datang ke engkau juga. Kalau aku masa tu umur 90 lebih dah, Waraqah bin Naufal. Kalau aku muda lagi, aku akan duduk kat depan kau. Maksudnya aku akan tahan kau. Tapi aku dah tua. Tak lama lepas tu dia meninggal. Dikira beriman lah tu. Dia kira beriman lah. Jadi waktu tu tak disuruh disampaikan. Bila suruh sampaikan? Lepas pada tu lama tak sampai wahyu. Lama tak sampai. Mana wahyu ni? Sekali tu je ke? Apa hal ni? Selang ada banyak macam riwayat. Ada kata setahun lebih, ada kata beberapa bulan. Tak penting lah. Yang penting lama juga tak ada. Kemudian turun, wahai orang berselimut, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang berselimut, qum, bangun, menyampaikan. Pergi sampaikan. Sampai maknanya baru jadi Rasul. Jadi Nabi Rasul tu ada jarak mungkin setahun, mungkin beberapa lama. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tak, Iqra tu sekali Nabi dan Rasul sebagai memuliakan Nabi kita. Tapi Nabi yang lain, contohnya Nabi Musa, mula-mula dia nanti menjadi Nabi dulu. Mungkin waktu ni jadi Nabi. Sebab tu dia boleh pergi hijrah. Serabut aku kat sini kata. Sebab dia Nabi. Dia tak suruh disampaikan. Bila dia suruh sampaikan, lepas tu lah. Maksudnya bila dilantik menjadi Rasul, lepas pada tu lah. Jadi dia pergi ke Madian. Macam biasalah, cerita ni dah masyhur. Saya tak, kalau dah cerita masyhur, saya tak berapa gemar nak cerita balik. Yang ada dekat telaga, dia tengok kesian orang perempuan, 2 orang perempuan ni kesian, tak nak pergi bercampur dengan ayat orang-orang ramai tu. Sebab bagusnya perempuan ni, dia kata 2 orang ni, dia tak pergi bercampur-campur nak ambil. Sebab berebut-berebut, tunggu pegang apa semua, kambing-kambing dia. Bila orang dah balik, baru dia pergi pula. Ada lagi 2-3 orang. Akhir sekali dia tolong. Itulah cerita tu lah. Akhir sekali lepas dia dah tolong, dia pun balik. Lepas tu baliklah perempuan tadi 2 orang tu balik ke rumah, jumpa ayah dia. Awal balik biasa lambat. Kali ni ada orang tolong. Bagusnya orang tu, kenapa tak ajak datang rumah? Tu antaranya lah, antara yang kita dapat faham daripada peristiwa tu. Kalau di luar orang tolong, ajak datang rumah. Kalau orang dah tolong kan, ajak datang rumah, jadi tetamu. Lepas tu seorang ni pergilah, anak dia perempuan ni pergi, ayah ajak datang rumah. Macam tu lebih kurang. Pergi rumah, tengok-tengok. Ada 2 riwayat lah. Riwayat yang pertama mengatakan pergi ke satu kampung, satu tempat namanya Madian. Itu cerita Madian tu. Kemudian nak pendek-pendekkan cerita je. Kemudian kita jumpa, pendapat yang pertama kata Nabi Syuaib diutuskan bagi kaum Madian. Tu maknanya anak Nabi Syuaib. Pendapat yang kedua, Ibn Katsir kata, dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata bukan Nabi Syuaib, tapi orang tua yang sangat tua. Orang tua yang baik lah, orang tua baik. Tu tak penting lah siapa-siapa pun. Yang penting Nabi Musa pergi duduk sana. Sekali tengok baik orangnya. Macam inilah, kahwin dengan anak aku lah senang. Ramai, ada orang boleh jaga kambing. Dia pun serabut duduk Mesir. Serabut okey, kahwin. Tapi mas kahwin mana ada? Datang kan, dia pergi kan selai sepinggang. Mas kahwin dia jaga kambing. Kambing aku selama 10 tahun. 10 tahun bekerja situ lah, kiranya itu mas kahwin dia. Kerja mas kahwin. Okey, kahwin, dapat anak beberapa orang. Sehingga sampailah 10 tahun tu, terima wahyu sebagai Rasul pula, dan disuruh untuk pergi dakwah dengan Firaun. Itu cerita. Kalau tak pernah dengar cerita tu, masukkanlah cerita tadi tu dalam cerita yang selalu dengar. Mesti ada yang lompong-lompong kan. Jadi komplit lah cerita tu. Saya tak bercadang nak sambung cerita tu, nanti jadi cerita. Kita nak mengaji, kan nak baca sirah. Jadi okey,
Kemudian keluar nak pergi dakwah dia ke dengan Firaun. Masa tu sesat. Nak cerita pasal sesat tu je. Masa tu sesat yang kata 40 tahun tadi. Ada yang kata 40 tahun, ada yang kata beberapa tahun. Kat situlah manna wasalwa, kat situlah semua-semua. Yang cerita manna wasalwa tu kan, yang lapar tak nak makan. Masa tu dia dah bawa pengikut dia dah. Orang yang beriman dengan dia. Dia kata, wahai Musa, Tuhan minta doa lah kat Tuhan kamu. Macam tu kurang ajar Bani Israel. Minta doa lah kat Tuhan kamu, kami lapar ni, dah sesat. Akhir sekali turun makanan dari syurga, manna wasalwa, burung, dan salwa tu burung. Manna tu macam pagi-pagi kat pokok yang ada kat situ akan ada macam apa nak cakap, macam embun tu jadi beku-beku sikit, ambil makan macam gula-gula, terus rasa segar. Macam itulah lebih kurang. Yang sekarang ni dia melekat dekat pokok tu. Akhir sekali sekarang ni dia panggil getah pokok. Tahu tak benda tu? Apa dia panggil? Arabic gum. Arabic gum. Kalau Arabic gum. Betul rasa tu. Nama tu. Benda tu lah. Dia asal usul itu bukan yang ori. Dia asal dia dah duduk di pokok tu, lama-lama dia menyerap dan sebagainya. Macam itulah lebih kurang. Sebab tu benda tu bagus. Benda tu. Imam Syafi'i ketika orang nak mandikan jenazah dia, kan kena gosok gigi, gosok lah kita katakan, pakai kain sugi tu. Tengok ada celah tu, benda tu lah. Arabic gum tadi tu. Ada nama lain, apa tahu nama satu lagi? Apa nama lain? Mana satu? Arabic gum ada satu lagi nama dia. Apa tahu? Jadi dia lekat, tengok maknanya Imam Syafi'i kuat ingatan dia kerana banyak makan, jadikan gula-gula. Pergi beli, saya dah pergi beli dekat bandar Kuantan tu. Dekat kedai, dekat Masjid Tepi Yang Putera. Lepas tu kat tepi tu macam kedai Bangladesh pun ada, tak tahu yang corner lot tu. Tak tahu lah kedai Arab ke tak, tapi macam Pak Arab tapi macam Bangladesh. Kadang-kadang orang sama muka dia orang ni. Kadang-kadang orang mengaku je. Ada kat tepi tu saya beli, murah aje, belas-belas ringgit. Banyak ada. Makan ni tu. Besar-besar ni. Makan duduk dalam mulut, tak tawar je. Tawar je, tapi dah habis, tak beli lagi. Nak tunggu siapa nak bagi lepas ni. Okey. Okey. Jadi cerita-cerita macam tu biasa-biasa cerita-cerita tu. Okey, sambung. Jadi dia keluar tu, ada riwayat mengatakan dia keluar dengan isteri dia. Maksudnya anak Nabi Syuaib tadi ataupun anak orang tua tadilah. Dia keluar untuk ke Mesir, bukan keluar sendiri. Keluar dengan isteri, dan ada riwayat mengatakan dia tinggal anak dia yang besar-besar sikit tu. Mungkin umur berapa? 9 tahun ke 8 tahun, yang besar-besar sikit tu, tinggal di situ, dibawa isterinya. Macam-macam riwayat ada. Dah faham riwayat tu baru boleh baca. Dan adalah pada Nabi Musa tu, pada Nabi Musa tu, di dalam duka cita isterinya. Tiba-tiba je isteri. Okey, duka cita isterinya. Apa ada benda tinggal lah. Dan adalah padanya dalam duka cita isterinya dan duka cita Harun saudaranya. Dia tak cakap yang keberapa-berapa kita kena cakap sendiri. Maknanya duka cita isterinya, maknanya ketika dalam perjalanan ke Mesir bersama isteri dia, mereka sesat jalan dalam keadaan isterinya, isteri Nabi Musa waktu tu mengandung. Maka duka cita lah. Satu cerita. Dia tak bercakap. Satu cerita dah, iaitu duka cita isteri. Yang kedua, dan duka cita Harun saudaranya. Harun ni, Nabi Harun ni, asalnya bukan Nabi dan Rasul. Asalnya Nabi Musa minta doa kepada Allah supaya minta lantik jadi Rasul. Dan ada riwayat mengatakan dia memang Nabi dah, cuma bukan Rasul aja. Nabi Musa minta sebab Firaun ni jahat sangat, nak dua orang untuk pergi menghadap Firaun. Sebab Firaun ramai orang-orang yang pandai cakap. Dia punya orang bawahan ni yang pandai cakap, pandai berdebat. Jadi dia kata Harun lebih pandai berdebat berbanding aku. Dalam Quran ada cerita perkara tu. Harun lebih pandai berdebat. Tapi kita jangan kata Nabi Musa tak pandai berdebat. Dan jangan kita kata Nabi Musa telur sebab makan api ketika kecil tu. Jangan kata macam tu. Habis dibandingkan Nabi Musa dengan Nabi Harun, ya, Nabi Harun lebih pandai berdebat. Tapi Nabi Musa dengan kita 70 kali ganda sekurang-kurang pandai dia berdebat pada kita. Tu. Dia tu cara kita, akidah kita kena pegang macam tu. Okey, dan Nabi Harun ni macam-macam kena. Dia pernah kena tarik janggut tu. Tu dah cerita surah apa? Tarik janggut. Tarik janggut, dia marah sebab dia balik-balik daripada terima Taurat, tengok-tengok pakat sembah lembu. Samiri.
Samiri tu ambil tanah daripada ketika menyeberangi, mana cerita dia, asalnya tu Jibril pijak kat situ, kuda Jibril pijak kat situ, dia ambil tapak tanah tempat kuda Jibril pijak, dia ambil kat situ, simpan Samiri. Ketika Nabi Musa pergi ambil Taurat lah, kita katakan terima wahyu tu di Tur Sina tu, dia ambil, dia letak tanah tadi tu dekat lembu tu, macam-macam lah. Ada kata dia sumbat kat mulut, dia letak macam-macam lah. Dia buat patung dengan emas, lepas tu dia letak tanah dalam tu, macam-macam riwayat dia. Tu pun cerita dah masyhur sangat, saya cerita laju macam tu je. Kalau yang tak ada, selit-selitkanlah cerita yang dah ada tu, dah okey dah. Okay. Lepas tu hidup bercakap. Dia balik-balik, Nabi Musa balik-balik, tengok loh, dia ambil dia apa? Lempar, dia kata loh, dia sebut loh. Loh ni macam papan lah, lempar. Tak ingat surah apa. Cerita dah satu dalam Quran. Dia pun pergi tarik janggut Nabi Harun. Kenapa kau biar? Waktu tarik tu putih jadi beruban. Marah sampai beruban Nabi Harun. Lepas tu akhir sekali, silap. Dia pergi jumpa balik Samiri tu lah. Itu cerita. Nabi Harun ni dia adik-beradik Nabi Musa, tapi ayah lain, mak sama. Jadi adik-beradik ibu, adik-beradik seibu, tapi lain bapa. Jadi Harun ni, Nabi Harun dia rasa macam duka cita. Dua cita. Tadi duka cita isteri dia. Yang ni duka cita isterinya mengandung pula tu. Yang kedua duka cita Harun. Yang ketiga duka cita seterusnya Firaun. Firaun pun duka cita juga, tak dapat nak hukum Nabi Musa. Maksud duka cita tu, serabut aku, mana Musa ni, aku nak hukum dia. Jadi dia duka cita. Jadi kita boleh kata dia Firaun duka cita lah juga, seterus dia duka cita. Ada yang pendapat yang kedua mengatakan maksud duka cita seterusnya waktu tu Firaun bukannya nak hukum pun. Dia masih lagi anggap anak dia, anak angkat. Dia kata okey je. Maksudnya duka cita tu. Okey. Yang ketiga, duka cita beberapa anaknya. Yang kata anak tinggal tu, anak kecil dia tinggal di Madian dengan Nabi Shu'aib ataupun orang datuk dia tadi tu. Risaulah, ayah hilang lama ni. Dia bukan ayah, semua dah hilang ni lama ni. Kehilangan ayah dia. Jadi 4 kan tu. Jadi kita kalau baca sekali, apa benda pula tiba-tiba ni? Sebenarnya 4 rakaat tu. 4 rakaat. Kan kita bincang sebelum ni. Kalau macam Maghrib tu 3 rakaat. Rakaat pertama kenapa? Rakaat kedua kenapa? Yang ni pun samalah dalam perbincangan kita yang lepas. Jadi 4 duka cita. Duka cita yang pertama, isteri dia duka cita, adik dia duka cita, Harun abang dia, bukan adik, abang. Harun tu abang, Musa tu adik. Duka cita seterusnya Firaun, duka cita beberapa orang anak dia yang dia tinggalkan. Dia risau 4 ni, maka dilepaskan Allah daripada yang demikian itu. Maksudnya Allah hilang ke 4 duka cita. Maksudnya jumpa jalan setelah 40 tahun tu, jumpa jalan. Dilepaskan, maksud jumpa jalan lah. Maka dilepaskan Allah daripada demikian itu sekaliannya, 4 selesai semua, lega semua. Isterinya lega, anaknya lega, Firaun pun lega, Harun pun lega, Nabi Harun pun lega sebab dah jumpa jalan. Sekaliannya dengan janjinya yang sebenarnya, maka dan adalah demikian itu. Okey, jap. Maka sembahyanglah dia 4 rakaat kerana terlepas daripada 4 duka cita. Kalau ingat lagi lah, kita bahas kan subuh kenapa 2 rakaat, Zuhur kenapa, Asar kenapa kan, yang ni last Maghrib kenapa, yang ni Isyak. Jadi maksudnya pada waktu Isyak tu bukan pada terlepas daripada 4 duka cita tu, maka sembahyanglah dia 4 rakaat. Waktu bila tu yang dia terlepas tu? Cuba kita tengok balik waktu bila? Waktu Isyak yang akhir. Cuba kita tengok balik kejap. Kita tengok balik. Yang pertama, Nabi Adam keluar daripada syurga 2 rakaat. Sebab pertama, sebab hilang gelap. Turun-turun tu gelap, hilang gelap. Hilang gelap, timbul terang. Macam itulah kan. Jadi 2 rakaat kerana 2 kesyukuran. Yang pertama, gelap dah hilang sebab di syurga terang benderang. Tiba-tiba turun-turun gelap. Allah, aku jadi khalifah macam mana gelap gelita ni? Macam itulah lebih kurang. Tiba-tiba masa tu malam, tiba-tiba matahari naik, subuh.
Syuruk. Oh, alhamdulillah. Hilang gelap 1 rakaat. Kemudian cerah. Alhamdulillah sebab cerah 2 rakaat. Kemudian Zuhur tu Nabi Ibrahim, dia suruh sembelih anak dia. Sembelih anak dia. Maka ketika itu disuruh dengan menyembelih anak, kata berlakulah penebusan tukar dengan kibas Habil tu. Maka sembahyang dia 4 rakaat. Yang pertama syukur sebab anaknya tak kena sembelih ataupun dapat penebus. Yang kedua, duka cita anak tu kena sembelih, mesti duka cita ayah nak sembelih, hilang juga dah 2. Yang ketiga, menuntut keredaan Allah, yang kita panggil korban, kita buat korban ni. Yang keempat, kerana diberi free of charge. Apa dia bagi? Apa? Bagi kibas turun daripada syurga, kibas Habil. Itu sembahyang Zuhur. Sembahyang Asar, Nabi Yunus masuk dalam perut ikan Nun kena telan. Kemudian keluar yang tadi tu, yang kata Nabi Ibrahim tadi tu, waktu diberi kelepasan dia tu pada waktu Zuhur. Sebab tu dia sembahyang kita panggil Zuhur. Kalau Nabi Yunus sama juga, ditelan ikan, gelapnya, gelap zulumat, gelap air, gelap malam, gelap perut ikan. Dilepaskan, dimuntahkan balik oleh ikan pada waktu Asar. Maka sembahyang 4 rakaat kerana terlepas daripada 4 kegelapan. Kita dah bahas kan sebelum ni kan. Nabi Isa pula dikeluarkan Allah Ta'ala, diangkat Allah ke langit. Maka bersyukur, ketika angkat tu waktu maghrib. Maka ada 3 sebab tu. Maka pertama, supaya menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Sebab orang kata Nabi Isa ni Tuhan. Yang kedua, bagi menafikan tohmah daripada ibunya. Ibunya orang kata berzina, tohmah lah. Maksudnya terlepas daripada tuduhan tu. Yang ketiga, kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah je. Allah je bagi bekas, makhluk tak bagi bekas. Itu yang maghrib. Isyak, tadi Nabi Musa, dia sesat jalan, kemudian dia terlepas sesat jalan, kemudian dia terlepas daripada, itulah kata. Tiba-tiba yang Musa ni tak bagi tahu pula. Terlepas daripada duka cita isterinya 1 rakaat. Terlepas daripada duka cita Nabi Harun saudaranya 2 rakaat. Duka cita seterunya Firaun 3 rakaat. Duka cita anak-anak yang ada 4 rakaat. Itulah dia. Okey. Dan demikian itu pada waktu Isyak yang akhir. Dia sebut waktu Isyak yang akhir. Waktu Isyak ni kalau dalam kitab-kitab fiqh dia ada 2 makna. Satu Isyak awal, satu Isyak akhir. Isyak awal adalah maghrib, Isyak akhir adalah Isyak. Sebab tu kalau kita mengaji kitab, kalau jumpa Isyak awal, jangan kata masuk Isyak pukul apabila terbenamnya matahari pula. Nanti kata macam tu pula. Kan? Adalah kitab-kitab lama lah, kitab-kitab tua dulu. 300 tahun lepas, macam tu lah lebih kurang. Ada, dia kata bermula masuknya Isyak yang awal pada tenggelamnya matahari, cakra matahari. Lebih kurang, cakra tu bulatan matahari. Terbenamnya bulatan matahari ketika ada syafaq merah, ketika ada mega yang merah tu, ketika tu tak gelap lagi. Ketika itu masuklah Isyak yang awal. Tengok ni kitab ni. Jangan cepat sangatlah. Isyak awal tu maghrib, Isyak akhir tu Isyak kita lah. Tu maksud Isyak. Sebab tu kata Isyak yang akhir. Kalau kita Isyak yang awal, maknanya sembahyang maghrib. Maka sembahyang ia 4 rakaat, syukur akan Allah Ta'ala daripada duka cita yang 4 itu. Dan pada riwayat yang lain, riwayat lain ni kita tak payah bahas lah, bahawasanya subuh itu bagi Nabi Adam alaihissalam, Zuhur itu bagi Nabi Daud, Asar itu bagi Nabi Sulaiman, Maghrib bagi Nabi Yaqub, dan Isyak bagi Nabi Yunus. Itu pendapat yang kedua. Sama juga ada cerita macam tadi lah. Subuh Nabi Adam sama kan, Nabi Yunus Isyak sama juga 4 kegelapan. Yang bezanya Nabi Daud Zuhur, Asar Nabi Sulaiman, Maghrib Nabi Yaqub. Itulah perbezaan sikit lah. Tapi ada cerita lebih kurang macam tu juga. Macam tu juga. Maka habis kita. Itu riwayat yang lain. Ada 2 riwayat. Dan ketahui olehmu. Ini perumpamaan semayang pula. Dan ketahui olehmu bahawasanya umpama sembahyang itu, kalau bahasa sekarang sembahyang itu umpama. Nampak? Dulunya bahawasanya umpama sembahyang itu diumpamakan. Kan? Bahasa sekarang bahawasanya sembahyang itu diumpamakan. Boleh kata macam tu. Satu raja
seorang raja memperbuat akan satu balai. Dia buat satu balai, satu bilik, satu bangunan, satu tempat dewan, semua boleh lah, balai. Dan memperbuat ia akan jamuan. Dia buat jamuan, makan-makan semua. Dan mensediakan padanya akan bagai-bagai makanan. Oh, macam-macam ada makanan. Bukan satu jenis, banyak jenis. Apa dia panggil? Buffet. Macam-macam ada. Berapa mata? Banyak mata ni, raja ni buat. Dan bagai-bagai minuman. Bukan makan je, minum mestilah ada. Bagai-bagai tu banyak macam-macam lah. Pelbagai. Sekarang ni pelbagai kan. Dengan bagai warnanya. Maknanya makanan tadi color. Macam sekarang juga macam-macam color. Kan? Rasa sama, color je lain. Dah terai dah. Ini macam ni, kenapa onde-onde ni warna hijau, biasa warna hijau kan? Cantik, sedap lah. Yang ni kenapa warna merah? Dia kata warna merah ni lain, rasa sama je. Macam tu lah. Tapi dalam ni, raja ni tak. Dia buat warna je berbeza, rasa juga berbeza. Dan bagai-bagai lazatnya, atau buktinya, rasanya berbeza. Tak macam kita sekarang, warna je lain, rasa sama je lah. Okay? Jadi pandai raja ni, dia buat macam-macam color dan macam-macam rasa, sangat lazat. Dan pada tiap-tiap warna itu baginya manfaat. Setiap warna tu ada manfaat. Maksudnya ada yang boleh ambil kelazatan daripada color tu. Yang ini color dia macam tu. Satu nak ambil kelazatan sebab tengok sedap, meleleh liurah. Nak ambil ke situ pula. Ambil rasa pudina sikit-sikit. Dapat pula rasa dengan color dia tadi. Yang ni pula ambil tengok color lain pula. Tengok pun dah sedap dah color tu. Meleleh lagi air liur. Ambil rasa pula lain. Tu. Setiap perkara makanan tu mesti lain. Ada baginya manfaat. Maka iaitulah semayang. Macam tu juga semayang. Perumpamaan je. Kemudian maka menyeru akan segala hambanya merasa makanan itu. Dia panggil semua hamba-hamba dia tu, mari makan. Demikianlah umpama sembahyang itu disuruh Allah. Macam itulah perumpamaan sembahyang, mengerjakan dia supaya mengambil lazat hambanya yang kamil, yang sempurna, hamba yang sebenar-benar hamba ni, daripada bagai-bagai, daripada pelbagai pemberian dan kurniaannya, Allah, supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya. Kenapa raja tadi buat macam tu? Dia nak rai hamba dia, mai makan. Kau nak kerja banyak, mai makan. Macam-macam ada ni, color pun macam-macam, rasa pun macam-macam, sedap. Mai makan. Tujuan raja tu buat nak rai lah. Macam tu juga dia kata sembahyang. Allah suruh sembahyang sebab nak ambil lazat dalam sembahyang tu. Tapi bagi hamba yang kamil saja, hamba yang betul-betul nama hamba. Hamba yang sempurna, sungguh hamba. Bukan hamba, kata je hamba, tapi dia pula macam Tuhan. Bukan yang tu. Dia memang hamba sungguh. Okey? Okey. Dan disebut kat sini, maka dia tafsirkan lagi, dia detailkan lagi. Maka af'al solat itu, af'al ni perbuatan lah. Maka af'al solat itu, perbuatan solat itu, seumpama makanan. Maksudnya perbuatan yang berdiri, qiyam, rukuk, i'tidal tu kan, itu dipanggil seumpama makanan yang macam-macam color tadi. Dan zikir, dan tasbih, dan doa, bagai-bagai warna minuman. Maksudnya zikir, tasbih, doa tu macam-macam color. Color minuman. Dia minuman yang sedap-sedap macam-macam ni seumpama zikir, tasbih dan doa. Jadi kalau kita fikir balik, jadi kalau lah macam tu gayanya, ketika buat solat tu rasa kenyang lah. Rasa sedap. Dan ketika baca zikir tu rasa macam minum air lah. Kan sedap, minum air tebu, gong, kan sedap tu. Jadi sepatutnya zikir tu jadi sedap. Bila jadi sedap, zikir tu paling kurang pun mengikut SOP dia lah. 3-3 bukan baca 2 ke, bukan baca 1 ke, bukan tak baca ke, ikut betul-betul SOP dia lah, SOP zikir. Sebab itu minimum. Kalau sembahyang seorang, mungkin ramai lagi, mungkin banyak lagi boleh zikir, sebab sedap kan. Kan kita minum kan, kita minum air tebu, kalau katalah puasa minum air tebu kan, kita minum sedap. Tapi kalau kita janganlah kira nak ikut sunnah, janganlah kita kira minum nak sedap aja. Kita macam ni ke? Tak kan? Macam tu. Itu nak ikut sunnah 3 kali dan sebagainya.
Tapi kalau kata jangan cerita pasal, kita nak ambil kesedapan daripada air tebu tu. Dan puasa dah satu hari. Jadi minum macam mana? Gok macam tu kan? Macam tu kan? Jadi macam subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Berapa kali dah? 11 kali. Ini bukan cerita sembahyang jemaah ni, sembahyang seorang ni. Jemaah dia ada peraturan dia 3 kali. Sebab apa? Kita tak minum. Tak, kita akan gok. Kenapa macam tak biasa buat je? Tiba-tiba je jadi warak. Jangan berlakon lah. Kadang-kadang kita teringat, tak boleh. Kita teringat, kita makan minum sikit-sikit. Tapi bila tak teringat, haus sangat. Ni, tahu tak? Sampai tak sempat nak tarik nafas. Jadi kemik pula. Jadi kuruk macam ni. Lalu habis dah terus. Sepatutnya minum, biarlah ada angin keluar, dia akan jadi barulah cantik. Ini tak. Jadi bukan kemik, dia panggil apa? Jadi nipi dah, jadi konyok dah. Sebab duk isap cukup. Macam tak ada buat. Sebab haus sangat, naik basikal ke apa ke kan, penat sangat, kita akan buat macam tu. Macam tu lah sepatutnya sembahyang. Baca tu macam tu, punya gelojoh. Macam tu lah bahasanya kan. Sepatutnya, sebab sedap kan. Tapi kita kadang-kadang tak baca langsung. Itulah masalah kita. Sebab kita tak rasa. Sepatutnya rasalah. Siapa ni? Bagi orang yang kata apa ni? Hamba yang kamil aja. Hamba yang sempurna aja. Maka apa makanan dan minumannya daripada umpama ini. Tu ayat dulu. Maka apa makanan dan minumannya daripada umpama ini. Umpama ni yang tadi itulah perumpamaan. Perumpamaan tadi. Maka apa makanan dan minumannya daripada perumpamaan tadi. Tu ayat sekarang. Tapi tak kena juga tu. Maka apa makanan dan minumannya daripada perumpamaan tadi. Mana macam ni? Jadi, maka apa lagi? Boleh tak macam tu? Maka apa lagi? Macam mana lagi? Ataupun tiada lagi makanan dan minuman yang lebih lazat daripada makanan tadi. Tu dia nak bagi tahu macam tu. Maka apa makanan dan minumannya daripada umpama ini? Macam mana lagi nak? Itu habis sedap dah. Perumpamaan yang macam mana lagi dia kata? Maka yakni tiada lagi makanan minuman yang lebih lazat daripada makanan itu. Makanan tadi tu. Tu dia nak bagi tahu tu. Bahasa dulu. Betul, baca sendiri tak boleh. Hingga tiada sedar hambanya yang arifin. Sampaikan tak sedar. Sedap tu sampaikan tak sedar. Sembahyang tu tak sedar. Ketika berdiri macam makan, rukuk macam makan, baca dekat mulut doa lah, zikir semua macam minum. Sampainya tak sedar. Sebab sedap sangat. Paling sedap. Nak sedap macam mana lagi? Arifin ni orang yang kenal Allah. Arif. Jadi hingga tiada sedar hambanya yang arifin. Hambanya yang kenal Allah tu sampai tak sedar sembahyang tu. Sedap sangat. Tak sedar apa ni? Tiada sedar hambanya yang arifin akan dirinya. Tak sedar diri. Macam tu lah lebih kurang. Sembahyang sampai tak sedar diri. Tu betul. Sembahyang dia sampai tak sedar diri. Lazatnya makanan tu dia merasakan hingga lupa dirinya. Sebab tu pelik tak? Nabi SAW sembahyang sampai bengkak kaki. Pelik tau. Sampai dia tak sedar bengkak kaki. Sebab sedap sangat. Tak sedar sampai bengkak kaki. Dan sampai bukan lupa, tak sedar apa yang berlaku di sekeliling. Macam-macam kita dah sebut sebelum ni kan. Ada orang-orang yang ulama-ulama yang sembahyang, dia kata apa? Kalau kau nak buat bising anak-anak ni, jangan, aku serabut, aku banyak nak baca kitab, nak baca Quran semua ni. Kalau kau nak buat bising, tunggu aku sembahyang kan. Ada yang kita bincang sebelum ni, yang surat berapa sebelum ni. Nak bising-bising anak-anak, isteri-isteri semua, nak bising-bising, sekejap lagi aku sembahyang, aku bising. Kita terbalik kot. Ayah nak sembahyang ni. Nampak sangat tak khusyuk. Orang dulu terbalik. Aku nak baca kitab, aku nak mentelaah, aku nak baca Quran, aku nak merenung ciptaan Allah. Dia diam-diam, serabut. Habis tu kami nak main, kau main tunggu aku sembahyang. Tu kau main. Tu orang dulu. Kan dalam kitab kita tulis tu kan. Dalam kitab kita tu. Dan kata kalau tengah sembahyang tu pula burung boleh hinggap dan sebagainya kan. Burung mengangka dia tu jamat atau benda yang tak bergerak. Sedangkan dia tengah sembahyang. Kenapa tu? Sedap. Sebab tu tak bergerak. Sedap. Masa makan sedap kan? Macam ni. Ada perasan orang sebelah. Bapak betul lalu kat belakang. Menantu aku jahanam dah. Mana kira? Apa taknya ada. Bodoh kat depan. Colek kat sini. Sini. Macam ni makan. Sebab tak peduli dah. Sedap. Sepatutnya macam tu lah. Bagi orang yang arifin.
Dan sejuk mata hatinya dengan kurnianya. Sejuk mata hatinya, mata hati orang sembahyang, nya orang sembahyang tadi, dengan kurnianya, nya Allah, yang dengan kurnianya, nya Allah yang tiada dapat diperinya. Tiada dapat diperi. Tiada dapat diperi. Sejuk mata hati, sejuk mata hati, seronok, macam tu lah kot. Sejuk mata hati, seronok, nikmat, kan? Kita boleh faham lah sejuk mata hati. Aku tengok anak kau ni sejuk, apa? Sejuk perut. Ada orang cakap tu kan? Sejuk perut. Apa? Apa? Sejuk apa? Kau mengandung. Apa? Apa ayat dah? Sejuk perut mengandung Macam tu kan ayat orang kan? Sejuk perut mengandungkan dia. Macam tu ke macam tu? Ke macam mana? Macam tu lah lebih kurang. Maksudnya nak bagi tahu, untung kau dapat anak, sejuk perut aku mengandung, kau mengandung dulu. Macam tu lah. Saya tak ingat dah ayat-ayat macam tu. Jadi maknanya bukan perut dia, rahim dia sejuk, bukan. Macam manalah. Sejuk mata hati, kalau tak nak ambil mata tak apa, sejuk hati. Jadi maksudnya sejuk atau best je tengok, seronok je tengok. Macam tu. Tu maksudnya nikmat je tengok. Dan nikmat tengok tu, yang mana nikmat dia tu dapat kurniaan daripada Allah semayang tadi tu, nikmat makan, nikmat seumpama makan minum tadi, yang tiada dapat diperi. Peri tu dah jadi, memang bahasa kita selalu sebut peri pun. Peri bahasa. Apa peri bahasa? Peri tu apa? Bahasa kita tahu. Peri tu apa? Mesti ada makna. Cerita bahasa. Cerita tentang bahasa. Lebih kurang lah. Kita dapat, okey. Peri kemanusiaan. Berperi kemanusiaan. Bercerita tentang kemanusiaan. Itu peri kemanusiaan. Peribadi. Bercerita tentang diri. Badi ni diri asal. Kan pernah dengar gerak-gerak, ada badi. Tahu? Yang kalau sembelih dia gerak tek. Itu nadi tak? Ada satu lagi badi dia panggil. Orang tu panggil badi je. Peribadi ni, badi ni diri. Jadi peribadi maksud cerita tentang badi, tentang diri dia. Peribumi cerita tentang kisah ataupun cerita tentang bumi, orang asal, orang asal situ. Perihal, semua peri tu cerita tentang hal-hal yang berlaku. Jadi di perinya diceritakannya, lebih kurang lah. Bahasa kita tu, bahasa jiwa bangsa. Kita tak tahu bahasa sendiri, bahasa kita tu. Jadi sejuk mata hati dengan kurnia Allah yang tidak dapat diceritakan. Bahasa moden sekarang tak dapat nak imagine. Itulah. Kalau bahasa lagi moden, bahasa Facebook, cannot brain. Okey. Kerana ialah yang dinamakan jannatul ajilah. Jannatul ajilah. Apa? Rumi, tengok Rumi. Jannatul ajilah. Dah tulis dalam kurungan. Maka af'al solah, seumpama makanan zikir. Af'al solah, af'al solah. Maka perbuatan solat itu, dan kurungan perbuatan sembahyang. Betul lah tu, boleh lah tu. Dinamakan jannatul ajilin, syurga yang disegerakan. Jannatul ajilin, seperti firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan, surah Ar-Rahman. Apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Lepas tu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah lagi yang kau nak dustakan? Jadi waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan Tuhannya, dia akan maqam Tuhannya, bolehlah sebab maqama rabbih kan, akan ketinggian Tuhannya, akan kebesaran Tuhannya. Dan bagi orang yang takut akan maqam, akan ketinggian ataupun kebesaran Tuhannya, itu dua syurga, dapat dua syurga. Lepas tu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang manakah lagi kau nak dustakan? Sebab kau dapat dua syurga. Soalannya syurga mana tu? Ni nak cerita syurga jannatul ajilah, iaitu syurga yang disegerakan. Disegerakan di dalam dunia itu sejuk mata hatinya. Disegerakan di dalam dunia itu sejuk mata hatinya dengan syuhud. Syuhud apa? Syuhud. Tak tulis yang ni. Tak tulis yang ni ya. Dengan syuhud. Syuhud ni samalah asyhadu, syahid. Samalah asyhadu, aku naik saksi kan.
saksi lah, syuhud, asyhadu. Kalau syahdan, bersaksi olehmu. Kalau syahid, mati syahid, mati yang disaksikan oleh malaikat, ataupun mati yang malaikat jadi saksi. Bila malaikat jadi saksi, mesti mati yang terbaik, iaitu mati syahid. Jadi syuhud, saksi lah, ataupun bahasa kan, menyaksikan. Disegerakan di dalam dunia, iaitu sejuk mata hatinya dengan menyaksikan, akan Tuhannya. Menyaksikan apa ni? Dengan mata hati, dengan basirah. Menyaksikan dengan basirah, dengan mata hati, dengan ainul qalbi, semua boleh tu. Sebab bila disebut syuhud, bila syuhud, dia tak tengok dengan ni. Syuhud, dia tak pakai ni. Bila sebut syuhud, dia pakai mata hati, dia pakai ainul qalbi, dia diistilahkan basirah, dengan mata hati. Melihat tu dengan mata hati, ataupun menyaksikan tu dengan mata hati. Akan Tuhannya, akan kebesaran Tuhannya lah. Sebab kalau kita baca direct macam tu, sejuk mata hatinya dengan syuhud akan Tuhannya, akan menyaksikan Tuhannya, nampak tengok Tuhan. Itulah orang-orang yang duk cakap tu. Kadang-kadang orang hakikat yang memang dia tenggelam, zuk tenggelam, dia akan cakap macam tu. Dia akan bercakap, dia nampak Allah, aku nampak Allah, aku nampak Allah. Tapi maksud di sebaliknya bukan nampak dengan mata, nampak dengan mata hati, dia syuhud. Tapi bila dia cakap macam tu, boleh menimbulkan masalah lah. Sebab cakap dengan orang awam, orang kata apa, tengok nampak Tuhan, mana boleh. Yang cerita pasal ulama-ulama ataupun wali-wali yang terdahulu kan, Allah dalam poket lah, Allah dalam baju lah, kan cerita tu. Cerita pasal Siti Jenar. Siapa Siti Jenar? Siti bukan perempuan, lelaki. Wali Songo yang ke... Wali Songo ada berapa? 9 kan? Yang ke 10. Biasa dengar cerita tu. Tak nak cerita, nak beritahu dia, pergi lah cari cerita sendiri. Dia syuhud, dia sampaikan dia syuhud tu, dia tak boleh kembali ke alam syahadah dah. Alam ni tak boleh, dia pergi naik tu lah. Terus syuhud. Tak boleh. Tak boleh. Habis tu tak boleh. Syuhud semata-mata. Tak boleh nak kembali ke alam syahadah, dia panggil. Alam tak boleh. Akhir sekali Maulana Ibrahim panggil dia. Suruh panggil, tak mau keluar rumah. Dia pesan kat orang seorang, kau pergi panggil Siti Jenar tu, duduk kat atas bukit. Dia buat rumah atas bukit. Pergi panggil dia. Kata Maulana Ibrahim panggil. Maulana Ibrahim tu wali songo yang pertama lah, yang ketua lah kita katakan. Panggil, dia pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Jenar ada? Siti Jenar tak ada. Maulana Ibrahim panggil ni, Siti Jenar tak ada. Siapa yang ada? Allah yang ada. Turun bawah. Dia kata Siti Jenar tak ada, Allah ada. Maulana Ibrahim kata, kau pergi naik atas, cakap Allah. Turun bawah, Maulana Ibrahim nak jumpa. Dia pergi pula, Allah. Maulana Ibrahim nak jumpa, turun bawah, Allah tak ada, yang ada Siti Jenar. Macam tu pula. Dia cakap macam tu, dia tak boleh kembali. Tak boleh kembali ke alam syahadah. Dia dah tenggelam, tak boleh kembali. Cerita pasal hakikat. Tapi syariat akhir sekali dia kena bunuh. Syariat, kita lah macam mana hakikat pun duduk di atas di atas alam syahadah, alam berpijak ni, keluar batal perkataan dia. Aku dapat melihat Allah, batal. Sedangkan maksud melihat dia basirah, batal. Engkau tak boleh cakap macam tu. Kau kena cakap aku nampak dengan, aku menyaksikan dengan mata hati akan kebesaran Allah. Boleh. Yang akhir sekali jadi satu yang orang duduk bahas baru-baru ni berkaitan dengan wahdatul wujud tu. Samalah, dia lebih kurang macam tu lah. Keluar dekat mulut, alam syahadah batal. Bukan kata ilmu tu batal, tidak, perkataan tu batal. Hanya wujud, wahdatul wujud, hanya wujud Allah. Mana boleh hanya wujud Allah? Kita wujud tak? Kita wujud, tapi wujud yang hakikat, hakiki wujudnya memanglah Allah. Wujud hakiki. Kita ni wujud majazi je, wujud yang diwujudkan. Tu kena ngaji tauhid lah pula. Wujud kita wujud yang diwujudkan, wujud aridi, wujud majazi, tapi wujud hakiki Allah. Wujud hakikinya Allah. Jadi boleh kita kata yang wujud hanya wujud Allah. Hakikat ni memanglah macam tu. Tapi boleh cakap hanya wujud Allah. Habis kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Bila Allah kata dia tak jadikan jadi jin dan manusia selain untuk beribadah, untuk jadi hamba, maknanya Allah cipta kita lah kan. Bila Allah cipta, kita ada tak? Ada. Macam mana pula dia kata hanya Allah je ada? Kita ada. Allah kata kita ada. Macam mana pula? Sebab tu kata datang berpijak di bumi syahadah, bumi ni, bumi syariat, batal.
Tapi hakikat, masuklah kelas hakikat. Tapi nak kelas hakikat, kena selesai semua fardu ain. Tak selesai fardu ain, masuk hakikat, terus terbang lah. Terbang jalan atas air macam tu lah, lipat bumi tu, ada seronok yang tu. Seronok benda tu je. Bila tanya apa syarat sah masuk berak, tak reti. Masuk berak dah berapa ribu kali kau keluar kat situ, tapi syarat sah tak reti. Sembahyang rukun tak reti, tak boleh, dia kena sempurna fardu ain, baru cerita masuk ke alam tarikat, masuk ke alam hakikat, makrifat sebagainya. Jangan terus lompat, lompat jadi mak lipat. lipat situ. Tak kisahlah banyak view ke tak banyak view. Itu cerita lain Siapa yang tahulah. Jadi okey. Allah, saya ada satu kelas lagi ni. Saya kena turun gear sekejap. Turun gear sikit. Okey, break. Stesen pun dah nak sampai. Dan syurga menyaksikan dengan mata hati akan kebesaran Tuhannya. Maknanya syurga yang pertama, syurga ada dua kan. Jannatan tu bahasa Arab dia ada tiga kan. Dia ada mufrad, musanna, jamak. Lama dah tak sebut. Satu, dua, plural, banyak. Kita bahasa Melayu, satu singular dia panggil. Dua dah namanya plural, banyak kan. Semua macam tu. Bahasa Inggeris tu, bahasa Melayu macam tu. Tapi bahasa Arab dia special. Dia ada satu, dua, tiga. Satu tu mufrad lah, singular. Dua tu tak ada dalam bahasa lain. Tiga tu jamak ataupun banyak kan, banyak. Jadi dua tu adalah dia panggil musanna, dua. Antara tanda dua imbuhan dia alif nun ya nun tu kat belakang tu. Jannatah. Asalnya jannatun, mereka maksud syurga. Tapi jannatan walidaini. Tu ya nun tu dua ibu apa? Walid tu ibu apa? Walidaini, walid tu ayah, tapi walidaini ya nun menandakan dua. Jadi maknanya dua ayah. Jadi bila bahasa Arab dua ibu bapa lah maksudnya. Tu walidaini. Maksudnya imbuhan yang tu, pertambahan imbuhan tu. Jadi jannatan maksudnya dua syurga. Jannah satu, jannatan dua. Jadi dua syurga. Syurga yang pertama sembahyang. Tapi kita kata syurga dunia bukan sembahyang. Apa syurga dunia? Orang katalah. Saya tak kata, orang kata. Syurga dunia ni jimat. Itu syurga dunia. Sebab tu orang pakat-pakat kejar yang tu. Tak cukup satu, dua, tiga. Walaupun dua satu, tapi keinginan dua nak, tapi cuma tak berani je. Tetap ada juga keinginan. Kerana ke syurga dunia. Tidak. Bagi orang yang benar-benar kenal Allah, sembahyang adalah syurga yang pertama. Itulah. Tu orang kata syurga dunia siapa tak nak? Tidak. Syurga dunia tu sembahyang sebenarnya. Malah Nabi SAW ketika balik pada perang, dia kata, ya Bilal, wahai Bilal, arihna ya Bilal. Bilal, rehatkan kami, penat perang ni, rehatkan kami. Baru sampai, baru perang, bawa harta rampasan lah, apa semua, harta perang tu kan. Ghanimah bawa, lepas tu penat, lepas tu ada yang cedera, penat sampai Allah, sampai ke Madinah lah, sampai Allah. Nabi penat ni. Baru perang mungkin berapa lama, sebulan ke tak tahulah. Tak kisahlah perang, ada riwayat mengatakan. Akhirnya saya dia panggil Bilal. Asal pula panggil Bilal, nak suruh urut ke apa? Ya Bilal, arihna ya Bilal. Rehatkan kami ya Bilal, rehatkan kami. Arihna, rehatkan kami. Bilal pun azan. Allahu Akbar. Lepas tu semayang. Rupanya nak rehat ni semayang. Nabi nak rehat, bukan Nabi. Ulama-ulama terdahulu, para sahabat. Mereka nak rehat, mereka semayang. Kita tak semayang sebab nak rehat. Terbalik kod. Itulah kita. Rehatkan kami, arihna bis salah ya Bilal. Rehatkan kami dengan semayang Bilal. Bilal, rehatkan kami dengan semayang. Kalau semayang fardu, azan lah. Kalau semayang sunat, as-salatu jami'ah. Wah, okey, cepat rehat. Allahu Akbar. Bestnya rehat. Yalah, macam makan, macam minum, lazat, sedap. Kita terbalik kod. Sembahyang tu menjadi beban, penat jadi kita, berat jadi beban kita. Nak kena sembahyang polok, baru lepas sembahyang polok. Tok guru punya ayat tu saya teringat. Sebab tu bunyi Kelantan. dia sebut tu. Baru ngorek baru kena bangun polok. Tu dia balik yang jenis balik tu. Dia dah tak sembahyang, lepas tu dia balik kan.
Bila balik dengan azan. Macam tak mungkin tak ada kuliah ke apalah. Nak datang balik. Allah lah. Tadi isteri dah setuh. Nak kena ambil uduk, nak kena start motor atau nak kena jalan kaki, nak kena datang balik, nak kena sembahyang balik. Allah, tu kita dia kata. Tu kita. Tapi sedangkan orang terdahulu rehat dia dengan sembahyang. Cerita memang seronok lah nak buat. Dan syurga yang kedua di akhirat sana. Syurga betul lah. Syurga betul lah di akhirat sana. Masuklah kita kesempurnaan sembahyang ataupun 12 perkara penyempurnaan sembahyang. Dan kata setengah hukama, sembahyang tu menghimpunkan 12,000 perkara. 12,000 perkara, maka disimpankan akan 12,000 itu pada 12 perkara. Allah, untungnya kita. Sembahyang yang 50 rakaat 50 waktu jadi 5. Dapat pahala sembahyang 5 dapat 50. Yang ni 12,000 pula. Allah. Sebab terlalu asyik kenikmatan, kita kena berhenti dulu lah. Nanti bakat-bakat tidur sini. Saya ada satu kelas lagi, jadi kita tangguh dulu. Biar tanda dekat dan kata hukamat. Dan kata hukamat. Ya. Cakap lebih kurang dengan Nabi. Lebih antara tu lah, termasuklah orang yang cakap lebih kurang. Itu termasuk lah tu, sebab dia maksud cakap lebih kurang dengan Nabi ni. Mana hilang dah pula. Yang kata cakap lebih kurang dengan Nabi tak boleh. Bukan Nabi kita je, semua Nabi tak boleh cakap lebih kurang kan. Jangan cakap lebih kurang, ada adab dia. Kalau perkataan yang nak digunakan Nabi, gunakan perkataan yang sesuai. Macam kita nak cakap dengan ayah kita lah, nak cakap dengan mak kita, mesti ada adab dia kan. Nah, ambil kejap tu nah. Nama dia Minah. Ambil kejap lauk, ambil lauk. Boleh tak itu? Tak ada adab. Dia ada cara dia. Mak, tolong ambil mak. Kan ada dia punya lembut nada. Macam tu cakap. Bukan macam tu. Lebih-lebih lagi dengan Nabi dan Rasul. Tak kisahlah Nabi Rasul mana-mana pun. Termasuklah lebih-lebih lagi Nabi kita. Tak boleh cakap lebih kurang. Antara yang tak boleh cakap, apa kalau kita cakap, dia akan terasa hati. Kita tanggung, kita ihtimal. Kalau aku cakap macam ni, Nabi terasa hati tak? Tu. Agak-agak Nabi terasa hati tak kalau kata ayah Nabi ni masuk neraka, mak dia masuk neraka? Pastilah terasa. Kalau mak bapak kita yang jahat, mak bapak memang jahat. Mak bapak dia memang jahat. Bapak dia mungkin perompak ke, pukul orang ke, memang jahat. Maknya pun jahat, jahat. Tiba-tiba kita kata mak bapak dia jahat, dia marah. Dia marah, padahal memang jahat. Makna tu orang biasa. Tu orang biasa tu. Nabi takkan tak terasa. Ibu yang melahirkan dia, ayah yang dia tak sempat nak jumpa. Lepas tu pula kata masuk neraka. Itu satu. Jadi di antara cakap lebih kurang, di antara perkara yang salah, malah berdosa kerana cakap lebih kurang buat Nabi terasa. Satu. Jadi soalannya pula, betul ke? Kalau benda betul, apa salahnya cakap? Ke situ lah kan. Pertama, cakap tu dah salah lah. Tak kisahlah ibu nak bawa ibu bapa Nabi di mana tu, tak kisah. Itu nanti dulu. Dia neraka ke, dia syurga ke, tak kisah. Tu biar dulu. Cerita sekarang cakap pun dah kurang ajar lah. Sebab kalau orang biasa pun, memang mak bapak dia jahat sekali pun, bila kita cakap mak bapak jahat pun dia terasa. Ini kan pula mak bapak Nabi, dia terasa. Jadi salah dah satu kat situ. Ibu bapa Nabi duduk kat mana tu, nombor dua. Nombor satu dulu, dah salah lah. Okey, settle. Yang kedua pula, mungkin alasan dia, kalau betul, apa salahnya cakap? Okey, kita tengok betul ke tak betul pula. Ibu bapa Nabi, dia melahirkan Nabi. Kemudian mereka wafat awal waktu Nabi kecil lagi. Okey. Jadi waktu tu mana ada Nabi? Mana ada Nabi waktu, mana ada Rasul? Sebab Rasul tu kecil. Ayah dia pula duduk dalam perut tu. Tapi tak tahulah. Ibunya pula tu kecil lagi tu. Dia lantik menjadi Nabi dan Rasul umur 40. Maka ayat Quran saya lupa. Tolong bantu Alahai wa nu'azibi hatta nab'atha rasula, itulah apa? Tidak diseksa satu kaum melainkan nab'atha rasula, sehingga diutuskan rasul. Wa ma yu'azibi lupa lah, banyak akan semut ni rasanya. Maksudnya apa?
tidak dihukum satu kaum sehingga diutuskan Rasul. Hatta nab'asa rasulah, sehingga diutuskan Rasul, baru dihukum. Maksudnya diutuskan Rasul, Rasul dakwah, dia tolak, barulah dihukum. Soalannya, ayah dengan ibu Nabi ada Rasul lah. Ada riwayat mengatakan Nabi Isa tu 500 tahun. Nabi Isa tu 500 tahun. Itu pun ya Bani Israel, bukan Bani Arab. Jadi mana Nabi Rasul yang terlas, yang apa? Yang sebelum tu, yang terakhir mana? Nabi Ismail lah. Berapa puluh ribu tahun tu, tak tahu lah berapa ribu tahun tu. Sebab Nabi Ismail straight jadi bangsa Arab, tak ada Nabi, tak ada. Sehingga Nabi kita Nabi Ishaq, bawah tu Nabi Yaqub, itulah Bani Israel tu, banyak. Sekarang sedangkan Nabi Isa Bani Israel. Kita tahu Nabi Muhammad Bani Arab. Jadi siapa yang atas, Rasul yang terakhir? Nabi Ismail, Masya Allah, lama dah. Memang dah tak ada. Dia satu, dipanggil agama ataupun cara hidup Hanif. Cara hidup Hanif yang baik, tapi agama tak ada dah sebab dah lama sangat. Maka kemudian ibu bapa Nabi ni mana tidak dihukum kerana dia ada satu istilah dipanggil ahli fatrah. Ahli fatrah, iaitu tak ada Nabi dan Rasul untuk sampaikan. Yang ada lama dah. Maka mereka ni semua masuk syurga. Ahli fatrah. Bukan ibu bapa Nabi je, siapa-siapa pun. Semua dipanggil ahli fatrah. Itu pendapat yang pertama. Maka orang yang cakap tu dia dua kali salah. Dua kali kurang ajar. Yang pertama, kurang ajar cakap walaupun kita tak kisahlah masuk mana pun, duduk kat mana pun tak kisahlah. Tak kisahlah. Tapi dah mengguris hati Nabi, satu salah. Yang kedua, dia cakap ibu bapa Nabi dan salah juga. Sebab ayat Quran tadi. Saya tak ingat, boleh cari surah apa? Yang ujung dia hatta nab'asa rasulah. Surah apa? Al-Isra. Macam ni depan dia. Wa ma yu'azzibina. Macam tu. Salah. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Surah Al-Isra ayat berapa belas? 15. Tu ayat tu menunjukkan ibu bapa Nabi. Bukan ibu bapa Nabi, siapa-siapa je. Kami tidak akan menghukum sehingga kami hantar Rasul. Sekarang Rasul tu kecil lagi. Jadi maksudnya memang Rasul, cuma tak lantik lagi umur 40 kan. Jadi jadi semua adalah diselamatkan oleh Allah. Dia panggil ahli fatrah. Maka dua kali salah. Orang cakap macam tu, dua kali salah, dua kali kurang ajar. Yang kedua, ada pendapat yang kedua. Mazhab Syafi'i juga ada pendapat yang kedua mengatakan Nabi ada mukjizat banyak. Antara mukjizat dia hebat-hebat, belah bulan macam ni. Bukan belah, kau tengok. Nampak? Ada lain. Aku belah tu. Tak. Macam ni. Bawa pergi sini, pergi sini. Ada satu raja dekat India, ada satu nama raja, saya tak tahu, namanya pelik sikit. Di satu tempat jauh daripada Arab, dia tengok, terbelah. Lah kali dia masuk Islam. Apa caprot apa nama tu? Ada satu. Memang ada peristiwa tu. Dia duduk jauh. Jadi bila dia tengok, dia masuk Islam. Dia beriman. Maknanya mukjizat macam-macam. Antara mukjizat boleh hidupkan orang yang mati. Pelik ke? Tak pelik. Nabi Isa boleh hidup orang yang mati. Dia hidup siapa? Dia hidup ibu bapa dia syahadah, dan mati balik. Itu pendapat yang kedua. Kalau tak nak pakai yang itu pun tak apa. Pakai yang pertama tadi, ahli fatrah. Habis tu Nabi kata, apabila ada orang tanya, bapak aku duduk mana sekarang ni? Bapak aku dah mati, tak sempat masuk Islam. Bapak aku duduk mana? Lepas tu dia jawab, Nabi jawab, nak senangkan hati dia. Dia dah masuk Islam. Ayah dia tak masuk Islam, dalam keadaan mati dalam keadaan kafir. Jadi kesian lah kan. Nak sedapkan hati, Nabi kata, ayah kamu dan ayah aku di neraka. Ayah kamu dan ayah aku di neraka. Itu hadis sahih. Habis tu ayah Nabi duduk neraka. Kerja nak nerakakan ayah Nabi je. Ada orang lah. Kita nak selamatkan, dia nak nerakakan. Akhir sekali tengok, kalau bila dah macam tu berlawanan dengan kaedah-kaedah tadi, kita tengok juga Nabi kata abi. Bila abi, tengok ada berapa makna. Sebab nak selamatkan ada berapa makna abi. Rupanya abi banyak mana. Antara masuk abi adalah bapa saudara. Bapa saudara Abu Talib duduk kat mana? Memang bukan abi ayah dia, sebab dia tak sempat jumpa ayah dia pun kan, Abdullah. Itu masuk abi. Sama juga dengan Nabi Ibrahim. Dalam surah dalam Quran juga dia kata ayah dia yang kata buat berhala tu. Abi juga perkataan dalam Quran juga. Abi juga. Tapi abi tu apa? Bapa saudara.
Sebab abi banyak makna. Samalah apa? Istiwa banyak makna. Yang ambil duduk tu kenapa? Tak tengok surah apa? Ali Imran awal-awal tu. Yang sibuk nak kepada mutasyabihat, muhkam tak nak ambil ayat muhkamat. Saya tak sebut lah. Sebut je panjang ayat mana tu lah. Ayat awal-awal tu lah kan. Dia sibuk nak ambil yang mutasyabihat kenapa? Sedangkan maksud istiwa tu ada maksud duduk, ada maksud baring, ada maksud macam-macam. Ada maksud senang diri, tetap. Istawu wa'tadilu. Istawa lah tu. Istawu tu, kalau imam kata istawu, pakat-pakat duduk ke? Tak kan? Pakat kan dululah. Sekarang tu zaman sekarang tak ada dah. Zaman dulu ingat kita kecil-kecil dulu kan. Kan semayang rapat-rapat kan. Imam pun cakap istawu wa'tadilu. Tak ada seorang pun duduk. Tapi bila ayat Quran kata istawa tu istawa lah. Tiba-tiba dia kata Allah tu duduk. Padahal ada banyak makna lain. Kenapa tak ambil yang lain? Macam tu lah. Yadun, tangan. Padahal banyak maksud lain. Kenapa tak ambil tangan juga? Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kenapa ambil muka juga? Banyak makna lain. Macam-macam lah. Orang yang ada penyakit hati, orang macam tu ada penyakit hati. Pukul 9 dah. Saya ada satu kelas lagi. Jangan tanya dah. Tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.